Assalamualaikum, apa khabar semua? 6 Februari 2024. Saya dari dulu masa saya buka TikTok, saya dah rasa askar US di Iraq dan Syria adalah mangsa dijadikan sebagai itik, dalam bahasa Inggeris sitting duck, iaitu nyawa mereka tak bernilai hanya untuk dijadikan sebab untuk berperang dengan Iran. Senang cerita, punching bag untuk gerila-gerila di Iraq dan Syria. Ini yang terjadi sekarang 3 orang askar Amerika yang dibunuh ni dijadikan modal untuk berperang dengan Iran dan gerila-gerila di Middle East. Sejak dari mula saya buka channel ni, masa TikTok saya meletup, awal-awal lagi 2 wanita mesej dengan saya di inbox dekat TikTok saya dan katakan mereka dulu adalah rakyat Malaysia dan mereka ikut ibu bapa mereka ke US. Dan mereka bertanya dengan saya, what should I do? Dan saya tak berani cakap apa-apa, tapi saya tahu hari ini akan datang, kerana mereka adalah mangsa menjaga kepentingan US di Syria dan Iraq, tempat-tempat minyak, di mana tempat-tempat minyak yang terbesar di situ ada kamp US. Tapi askar mereka tak banyak, 1,000 lebih je. 1,000 lebih, tak perlu taruh lah pertahanan udara banyak-banyak, tak payah. Memang mereka dijadikan sitting duck di sana. Dan maaf, saya rasa bersalah kerana tidak memberi pandangan kepada mereka. Kerana apa? Saya tak nak menghasut mereka yang pilih untuk menjadi askar US kan. Jadi saya tak nak menghasut. Saya mendiamkan diri saya. 1,500 je, pakai otak sikit, askar mereka berada di sana. Dan berapa juta rakyat Middle East sekarang berada di jalanan dan keluar di jalanan meminta bukan hanya perang Gaza berhenti, sekarang mereka haus darah orang yang menyerang Gaza dan yang menyokong pembunuhan Gaza beramai-ramai. Ini saja akan berhentikan perang di Middle East dan keamanan di Middle East. Ini saja. Tapi selagi neokon melawan, selagi itu jangan lupa teman-teman, boykot. Jangan berhenti teman-teman, boykot terus. Okey, kita cerita sedikit serangan di Yaman, di mana US dan British sekarang telah menyerang tempat orang awam, tempat tourist area di Al-Hudaidah di Yaman. Dan Omar Rashrash berkata semalam Yaman semalam telah menyerang Omar Rashrash dengan ballistic missile. Dan lepas ini mungkin Yaman akan menyerang tempat awam Israel. Jadi jangan marah kalau kena tempat awam, tempat Israel, kerana mereka yang memulakan. Dan kita cerita sedikit tentang Gaza, di mana Israel berkata yang mereka mengalahkan Hamas di media masa Israel. Mereka berkata mereka dapat patahkan 20 ke 25 Hamas Brigade. Kita tahu Israel ni hidupnya dalam penipuan saja hari-hari. Dan kita lihat Al-Qassam menyerang line menyalurkan bantuan dari Israel ke Khan Yunis. Di mana-mana Gaza, Israel dapat tentangan daripada Hamas, Israel Quds dan macam-macam lagi kumpulan yang berada di sana. Dan teman-teman, maaf kalau berita saya hanya cerita tentang tentangan Hamas dan gerila di Gaza. Kerana saya lihat di YouTube banyak hanya cerita tentang kehancuran Gaza yang diratakan, ini saja. Tapi berita saya mengenai tentangan
yang diberikan di Gaza. Kerana tentangan inilah perang ini akan berakhir tak lama lagi. Dan sebelum perang ini berakhir, kita lihat Yahoo dan orang-orang kuat di Israel sekarang cuba bercerita tentang kemenangan yang mereka dapat sebelum perang ini diberhentikan. Kerana perjanjian gencatan senjata nampak makin cerah. Dan di Israel sendiri, rakyat mereka sendiri tinggalkan Israel. 30,000 rakyat mereka berada di airport sekarang nak meninggalkan Israel. Dan mereka menipu, kerajaan Israel menipu yang berkata angka yang meninggalkan Israel tak banyak. Dari mula perang, anggaran yang tinggalkan Israel adalah 1 juta orang dah tinggalkan Israel. Mereka menipu, masih angka ni pun mereka nak menipu. Dan okey, kita cerita tentang blockage yang semalam tak clear. Banyak orang cakap tak clear tentang blockage Rusia yang saya ceritakan. Okey, anda bayangkan, anda di Kuala Lumpur. Okey, anda di Kuala Lumpur. Rusia nakkan blockage ini untuk misal Ukraine tidak menyerang tempat mereka. Okey, anda di Kuala Lumpur. Rusia perlukan 300 km dari Kuala Lumpur untuk bersihkan kawasan itu daripada misal boleh ditembak daripada kawasan. 300 km. Kerana peluru-peluru Ukraine, misal Ukraine boleh pergi sampai 100 lebih. Dan paling yang terbaik daripada Jerman lah. Tapi itu pun tak tahu dah bagi ke belum. Dia boleh pergi sampai 300 km. Jadi ini yang Rusia cuba buat blockage. Neutralkan 300 km daripada Kuala Lumpur, maksud saya lah. Jadi Kharkiv ni dekat bandar kat tepi sungai, dekat Dnieper River. Kharkiv ni bandar besar, teman-teman. Saya rasa bandar kedua terbesar di Ukraine. Rusia dulu tak nak ambil, sekarang Rusia pun nak ambil juga Kharkiv ni. Jadi di bandar kat depan ni, dekat tepi ni River. Sekarang ni Putin berkata mereka akan melebarkan kawasan selamat untuk rakyat-rakyat Rusia. Maknanya kemungkinan akan pergi sampai 300 km. Lagi advance lah kau bagi senjata kepada Ukraine, lagi lebar lah kawasan. Sampai habis lah, saya rasa tak lagi. Sampai macam tu Putin katakan sekarang, untuk melebarkan kawasan selamat untuk rakyat-rakyat mereka. Rasakan kau Zelensky, makin tekanan Putin berikan kepada mereka. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share. Dan yang mana yang belum subscribe, tolong subscribe teman-teman. Support sikit. Jadi algoritma channel ini makin naik. Terima kasih. Hurrah everybody.